Salam sejahtera semua pelajar. Hari ini kita akan belajar kursus Kimia atau Organik USC 1112 untuk pelajar Kolej Vocational dengan tajuk 5.0 Hukum Gas bersama saya, Cikgu Aslinda dari Kolej Vocational Kelang. Jom kita mulakan. Standard pembelajaran bagi tajuk 5.0 Hukum Gas adalah 5.1 menerangkan teori kinetik jirim bagi gas unggul. 5.2 menghubung kaitkan faktor isi padu, tekanan dan suhu dalam permasalahan gas. Sebelum kita menghuraikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan hukum gas, marilah kita memahami dulu teori kinetik bagi gas. Dalam suatu bekas tertutup, bilangan molekul adalah tetap walaupun isi padunya berubah. Begitu juga dengan jisim gas. Dalam bekas tertutup juga, jisim gas adalah tetap walaupun isi padunya berubah. Penerangan sebentar tadi adalah berkaitan dengan suatu gas unggul. Apakah andaian-andaian teori kinetik jirim tentang gas unggul ini? Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang seni. Yang kedua, zarah-zarah sentiasa bergerak secara bebas dan rawak, di mana zarah-zarah ini mempunyai tenaga kinetik. Yang ketiga, zarah-zarah jirim berbentuk spiral sehingga setiap perlanggaran di antara zarah-zarah ini akan menghasilkan perlanggaran kenyal. Yang keempat, zarah-zarah jirim saling menarik antara satu sama lain. Dan yang kelima, tenaga kinetik dan halaju zarah-zarah jirim akan bertambah apabila suatu bahan dipanaskan. Bagi memahami lagi konsep yang kita pelajari, marilah kita melihat penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jisim dan isi padu gas. Sebiji bola pingpong yang kimik akan kembali ke bentuk asalnya apabila dimasukkan ke dalam air panas. Terangkan perkaitan jisim dengan tenaga kinetik udara dalam bola tersebut. Konsep yang kita pelajari adalah jisim tidak berubah walaupun isi padunya berubah. Apa yang diterangkan oleh teori kinetik gas? Bola pingpong yang kimik mempunyai isi padu yang berbeza dengan bola yang bulat. Ini disebabkan oleh bentuknya yang berubah. Apabila dimasukkan ke dalam air panas, jisim bola pingpong tidak berubah. Tetapi, zarah-zarah udara dalam bola pingpong bergerak dengan lebih laju menyebabkan tenaga kinetiknya bertambah. Pelanggaran di antara zarah-zarah dengan dinding bola pingpong akan bertambah. Bola pingpong berubah ke bentuk asal. Kesimpulan kita adalah jisim bola sentiasa tetap tetapi tenaga kinetiknya berubah. Bagaimana berkaitan dengan isi padu? Isi padu berkait dengan bentuk bekas yang ditempatinya. Sekiranya ada perubahan bentuk bola, ia akan mengubah juga isi padu bola tersebut. Jadi, isi padu gas juga akan turut berubah. Mari kita mengenali lebih lanjut lagi tentang hukum gas. Perlakuan gas, iaitu merujuk kepada susunan dan gerakan zarah-zarah, adalah bergantung kepada yang pertama, isi padu dan diwakili oleh simbol V yang bermaksud volume. Unit bagi isi padu adalah meter padu. M kuasa 3. Yang kedua adalah tekanan yang diberi simbol P bermaksud pressure dan unitnya adalah Pascal yang diberi simbol PA. Dan yang ketiga adalah suhu yang diberi simbol T bermaksud temperature dengan unit standardnya adalah Kelvin dan diberi simbol K. Apakah huraian maksud isi padu mengikut teori kinetik gas? Isi padu bermaksud ruang yang diisi oleh molekul-molekul gas dalam suatu bekas. Isi padu ini ditentukan oleh purata jarak di antara molekul-molekul gas tersebut. Isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekas yang ditempatinya. Bilangan molekul adalah tetap walaupun isi padunya berubah. Pelajar-pelajar kena memahami betul-betul konsep ini ya. Huraian maksud tekanan pula mengikut teori kinetik jirim. Tekanan gas wujud disebabkan oleh perlanggaran molekul gas dengan dinding bekas. Apabila gas-gas berlanggar, berlaku perubahan momentum yang menghasilkan daya yang dikenakan pada dinding bekas tersebut. Daya yang bertindak ke atas seunit luas permukaan ini dinamakan tekanan. Cuba kita lihat penyelesaian masalah berkenaan dengan tekanan ini.
Pernahkah kita terfikir mengapa belon tidak menjadi kempis sepenuhnya apabila kita kenakan tekanan ataupun apabila kita memicitnya? Konsep yang terlibat dalam masalah ini adalah tekanan. Cuba kita fahami apakah huraian teori kinetik gas berkenaan dengan tekanan. Molekul-molekul gas di dalam belon sentiasa bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Juga berlanggar dengan dinding belon tersebut. Apabila zarah-zarah ini berlanggar, maka berlaku perubahan momentum dan daya akan terhasil. Daya yang dikenakan ini menghasilkan tekanan pada dinding belon. Tekanan inilah yang menyebabkan belon tidak boleh menjadi kempis sepenuhnya. Apakah pula maksud suhu mengikut teori kinetik gas? Suhu merupakan darjah kepanasan yang dialami oleh molekul-molekul gas. Apabila gas dipanaskan, molekul-molekul ini akan bergerak dengan laju yang tinggi dan tenaga kinetik akan meningkat. Frekuensi pelanggaran di antara molekul-molekul gas dan dinding bekas juga akan meningkat. Perkaitan suhu dengan tekanan dan isi padu boleh diplotkan melalui graf. Kita boleh lihat graf memotong paksi suhu pada nilai negatif 273 darjah Celsius. Suhu ini dinamakan suhu sifar mutlak. Pada takat suhu ini, tekanan ataupun isi padu gas akan menjadi sifar. Ini bermakna molekul-molekul gas tidak bergerak atau berada dalam keadaan rehat. Perhatikan bahawa tekanan melawan suhu dan isi padu melawan suhu adalah dalam unit darjah Celsius. Cuba kita perhatikan pula di sini, apabila kita memplotkan graf tekanan dan isi padu melawan suhu tetapi dalam unit Kelvin, kita dapati bahawa garis menegak iaitu garis tekanan P apabila dialihkan sehingga memotong suhu pada nilai negatif 273 darjah Celsius, nilai suhu ini diganti dengan suhu sifar mutlak kosong. Didapati bahawa skala mutlak iaitu skala Kelvin yang dipanggil juga suhu Kelvin akan diperolehi. Unit suhu dalam Kelvin menggunakan simbol K. Berdasarkan kepada hubungan di antara suhu dalam darjah Celsius dan Kelvin, kita boleh merumuskan suhu pada skala Celsius bersamaan dengan magnitude pada skala Celsius ditambah dengan 273 dalam unit Kelvin. Ini bermakna suhu dalam theta darjah Celsius bersamaan dengan theta campur 273 Kelvin ataupun Kelvin bersamaan K tolak 273 darjah Celsius. Berdasarkan hubungan di atas, kita dapati 0 darjah Celsius adalah bersamaan dengan 273 Kelvin dan 100 darjah Celsius bersamaan dengan 373 Kelvin. Mari kita lihat penyelesaian masalah yang berkaitan dengan konsep suhu dan tekanan. Penutup botol ini akan tercabut keluar apabila diisi dengan air panas. Dengan menggunakan teori kinetik gas, terangkan bagaimana suhu mempengaruhi tekanan gas dalam botol tersebut. Hubungan konsep di sini adalah suhu dan tekanan. Kemudian kita kaitkan dengan teori kinetik gas. Mengikut teori kinetik gas, suhu adalah tenaga kinetik zarah-zarah dan dalam soalan ini ia merujuk kepada air panas di mana tenaga kinetik zarah-zarahnya tinggi ataupun tenaga kinetik zarah-zarahnya bertambah. Tekanan pula merupakan kadar pelanggaran antara zarah-zarah dengan dinding bekas yang juga bertambah kerana adanya suhu tinggi. Jadi, untuk menjawab soalan begini dengan merujuk kepada teori kinetik gas, kita mulakan dengan apabila suhu bertambah, tenaga kinetik zarah-zarah bertambah. Kadar perlanggaran antara zarah-zarah dengan dinding bekas bertambah, maka tekanan bertambah. Soalan seterusnya, rajah menunjukkan dua botol A dan B yang bersambung dengan paip getah. Selepas beberapa ketika, diperhatikan air berwarna dari botol A bergerak memasuki botol B. Terangkan fenomena ini. Hubungan konsep di sini adalah suhu dan tekanan. Ingat semula pelajar-pelajar. Jadi kita kaitkan dengan teori kinetik gas. Sama macam tadi,
Suhu merupakan tenaga kinetik zarah-zarah dan di sini keadaannya adalah tinggi disebabkan oleh perbezaan suhu pada botol A dan botol B. Dan tekanan merupakan kadar pelanggaran antara zarah-zarah dengan dinding bekas dan juga bertambah. Jadi jawapan yang paling tepat merujuk kepada teori kinetik gas adalah suhu botol A lebih tinggi daripada botol B. Kenapa? Ini kamu kena tengok sebab botol B direndam dalam ais. Tenaga kinetik zarah-zarah botol A lebih tinggi. Tekanan botol A juga lebih tinggi. Kadar pelanggaran antara zarah-zarah dengan dinding bekas botol A adalah lebih tinggi. Jadi air berwarna daripada botol A ditolak keluar dan memasuki botol B. Kita lihat satu lagi contoh soalan. Rajah menunjukkan botol yang mengandungi udara. Jelaskan dengan menggunakan teori kinetik jirim apabila kandungan ini dimampatkan. Hubungan konsep masih isi padu dengan tekanan. Dan teori kinetik gas merujuk isi padu sebagai jarak purata molekul gas ataupun ruang yang diisi oleh gas tersebut. Manakala tekanan masih juga sama kadar pelanggaran antara zarah-zarah dengan dinding bekas. Jadi jawapan yang kita boleh buat adalah apabila botol dimampatkan, tekanan bertambah, kadar pelanggaran antara zarah-zarah dengan dinding bekas bertambah, isi padu botol akan berkurang, jarak purata molekul gas ataupun ruang yang diisi oleh zarah-zarah dalam botol berkurang. Jadi ada beberapa contoh yang kita boleh lihat daripada penyelesaian masalah yang kita bincangkan tadi. Setakat ini sahaja untuk standard pembelajaran 5.1. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang seterusnya iaitu 5.2 dalam video yang seterusnya. Selamat maju jaya dengan USC 1112. Bye.